Halo, selamat pagi. Jadi kita mulakan kelas. So hari ini kita akan tengok subtopik yang baru, yaitu penyebaran cahaya. Jadi dalam kelas sebelum ini, kita telah belajar 4 ciri cahaya. 1. Cahaya bergerak lurus. Kedua, cahaya bergerak lebih laju dari bumi. Ketiga, cahaya boleh dipantul. Dan keempat, cahaya boleh dibias. Jadi hari ini kita tengok penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya berkaitan dengan pembentukan pelangi. Kan pelangi ini, so contoh fenomena ataupun alat yang kita boleh guna untuk mengkaji pembentukan pelangi adalah dengan menggunakan prisma kaca. So kalau kita tengok pada gambar ini, bila cahaya kita tujukan cahaya ke dalam prisma kaca, dan cahaya putih ini dia akan terbias. Kerana di luar sini ada udara dan prisma kaca adalah pepejal. So kita telah belajar dalam pembiasan. Apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang berbeza, maka cahaya itu akan terbias. Maksudnya dia akan terbengkok. Dalam gambar ini, cahaya putih ini telah terbias, terbengkok. Tapi bila dia terbengkok tu, dalam cahaya putih ini, dia sebenarnya ada 7 warna yang berlainan, iaitu warna pelangi. Biasanya mereka bergabung. Tapi bila 7 warna ini, dia masuk dalam medium yang berbeza, contohnya pepejal, maka dia akan dibengkokkan dengan kelajuan yang berbeza. Jadi cahaya merah, dia dibias paling sedikit. Maksudnya dia dibengkok paling sedikit. Kenapa dia dibengkok paling sedikit? Sebabnya ialah cahaya merah mempunyai panjang gelombang yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita lukis gelombang dia, ini contoh gelombang. Jadi dia sangat panjang. Jadi dia bila panjang, dia boleh gerak dengan lebih laju. Macam orang yang kaki panjang, dia boleh jalan dengan lebih laju. Okay? Manakala cahaya ungu pula, dia mempunyai panjang gelombang yang pendek. Maksudnya kaki dia pendek. Panjang gelombang pendek. So contohnya begini. Panjang gelombang dia macam ni kita tengok. Dari satu puncak ke puncak seterusnya. So ini satu panjang gelombang. So kalau untuk yang warna ungu, panjang gelombangnya pun kita ambil dari satu puncak ke satu puncak. Jadi kalau kamu guna pembaris untuk mengukur panjang bagi warna merah dengan warna ungu, yang mana satu lebih panjang? Merah ke ungu? Ungu. Kalau kita letak pembaris,
Okay, Aaron akan dapati ini lebih panjang. Kalau kamu tengok dengan mata pun nampak ini panjang kan. Ini ukuran mungkin boleh sampai 3 cm ni. Dan yang ini sebab dia begitu sikit. So mungkin kurang dari 1 cm. Okay. Contohnya 0,5 cm. Okay. Jadi kita nampak yang merah ini dia lebih panjang. Okay. Panjang gelombang dia lebih. Bila panjang gelombang lebih, maksudnya kaki dia lebih panjang, jadi dia boleh bergerak dengan lebih laju. Bila dia gerak dengan laju, maka dia cuma sempat dibengkokkan sedikit. Belum sempat dibengkok pun dia sudah keluar balik dari prisma. So itu idea dia lah. Dan untuk yang warna ungu pula, disebabkan panjang gelombang dia sangat pendek, so sangat slow lah dia bergerak. Maksudnya dia akan bergerak dengan perlahan. Bila dia bergerak perlahan, jadi dia sempat dibengkok-bengkokkan di dalam prisma. Jadi dia akan bergerak lebih jauh ke bawah sinilah. Yang merah, dia sekejap sudah habis bergerak dalam prisma dan dia akan keluar dari prisma. Warna ungu, sebab panjang gelombang dia pendek, so macam kaki cikgu yang pendek, jadi dia sangat perlahan bergerak, maka dia mengambil masa yang lebih lama untuk habiskan perjalanan di dalam prisma. So baru dia keluar dari prisma. Kalau kamu ukur dengan pembaris, bahagian merah dengan bahagian ungu, kalau tengok dengan mata, agak-agaknya mana satu jarak dia lebih pendek? Merah ke yang ungu ni? Merah lebih pendek, betul. Maksudnya jarak dia lebih dekat lah. That's why merah ni boleh keluar dengan lebih cepat. Dan ungu ni pula sebab perjalanan dia lebih jauh, tambahan pula kaki dia pendek. Maksudnya panjang gelombang dia pendek. That's why dia akan keluar lebih lambat. So in the end, tujuh warna di dalam cahaya putih ni, dia terpisah keluar. Sebab masing-masing tak bersatu. Ada yang laju, ada yang slow macam kura-kura. So itu sebabnya dia terpisah keluar menjadi 7 warna. Jadi 7 warna pelangi ini kita panggil dia sebagai spektrum. Kalau dalam soalan dia suruh nyatakan spektrum untuk cahaya. So spektrumnya ialah merah, jingga, kuning, hijau dan seterusnya lah. So di tepi sini cikgu merumuskan. Merah kaki panjang kan. Tapi exam jangan tulis dia kaki panjang. Itu cara kita fahamkan dia lah. Merah ni kaki lebih panjang. So laju dia bergerak kan. Kelajuan tinggi. Jadi dia cuma sempat dibiaskan sedikit. So paling kurang terbias. Warna ungu pula sebab kaki dia pendek. So dia bergerak perlahan. So kelajuan dia paling rendah, maka dia sempat dibias dengan lebih banyak dalam prisma. So far okey kah? Boleh faham kaitan di antara kelajuan cahaya dengan sebabnya dia terpisah menjadi 7 warna. Actually kita boleh bayangkan dia macam ni. Mungkin cikgu bagi satu lagi situasi lah. Contohnya pepeja. Pepeja ni kaki panjang. So tak pasti kamu kena macam Putri antara 3 orang ni. Putri dia orang tinggi. So kaki dia panjang. Ni kaki panjang ni. So bila Putri ni dia bergerak dalam ruang ini, kalau saya nak tolak dia keluar, tolak dia pergi tepi, dia berjalan lurus, tapi saya nak tolak supaya dia bengkok, dia bias, itu tujuannya.
Tapi sebab dia kaki panjang, dia bergerak laju, so susah saya mau tolak dia nih. Itu sebabnya peluang untuk dia ditolak ataupun terbias adalah lebih sedikit, lebih rendah. Berbanding kita ambil satu lagi contoh, seorang yang kaki dia pendek. Bila kaki pendek, dia nak bergerak dari kawasan A pergi kawasan B, dia mengambil masa. So kalau kita berdiri di tepi sini, orang tu bergerak sangat perlahan. Saya tolak supaya dia terbengkok ataupun terbias. So peluang untuk saya tolak dia akan lebih tinggi kan. Berbanding tadi yang laju dengan kaki panjang. Sekarang yang kaki pendek perlahan bergerak. Kalau kita nak push dia, memang akan lebih senang kita tolak dia lah. Jadi orang ini dia akan mudah terpesong, ataupun dia terbias lah dalam konsep cahaya. Kita kata cahaya ni mudah terbias. Peluang untuk dibengkokkan tu akan meningkat. So ini satu contoh lah. Kalau kita ada dalam kelas, kita boleh demo. So tengok situasi ini. Macam mana kaki panjang, peluang dibias, ditolak adalah lebih susah lah. Berbanding orang yang kaki pendek, lambat bergerak, peluang untuk kita tolak dia akan lebih tinggi. Maksudnya dia akan, peluang ditolak maksudnya peluang dibias akan lebih tinggi. So itu senario yang kita nak tunjukkan. So yang dia mudah dibias dengan susah dibias ini, yang menyebabkan warna putih cahaya itu dia terpisah keluar. Sebab masing-masing bergerak dengan kelajuan yang berbeza. So itu idea dia. So hopefully kamu boleh faham konsep macam mana pelangi ini terbentuk. Masa di sekolah rendah, kamu dekat level 1. Masa tu kamu cuma perlu tahu pelangi ialah konsep pembiasan, lepas tu ada 7 warna, so kamu hafal dia. Tapi bila sampai peringkat ini, kita perlu tahu macam mana pelangi terbentuk. So dia berkaitan dengan 7 warna pelangi yang bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Sama. Kenapa kelajuan berbeza? Kerana panjang kaki. Dalam sains kita kata panjang gelombang berbeza. So kita sudah di penghujung untuk satu topik ini. Simple saja. So yang pasal menghafal warna pelangi, saya percaya cikgu-cikgu sekolah rendah sudah banyak membantu kamu. So ini yang mnemonik yang kita boleh guna untuk menghafal warna pelangi. Dia sebenarnya bergerak dari warna perempuan pergi warna lelaki. Apa tu warna perempuan? Merah, lepas tu pergi jingga, dan warna kuning. Dan ini mula masuk warna lelaki. 4, 5, 6, 7. Ada 7 warna pelangi lah. So ada mnemonik untuk menghafal. So ada yang guna mari jual kacang. Biasa pelajar pakai ini. Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Ini yang saya ada pernah dengar pelajar SMK BB beritahu saya. Dia kata cikgu sekolah rendah ajar menghafal guna kaedah ini. Alright, so kita tengok buku kerja muka surah 117. Nanti kalau kita sempat habis awal, cikgu tunjukkan demo ini melalui Google Meet lah. Ya, so 117, cikgu bagi kamu masa 5 minit, kamu cuba isi 117. 118 dia soalan yang beraras lebih tinggi, kita bincang bersama. Tapi 117 dia basic lah, so kamu boleh isi. Sambil kamu isi, saya pergi set up bahan untuk demo nanti. So kita jumpa balik dalam masa 5 minit.
Kamu coba jawab soalan. So, tu bukan surat pertama ni. Cikgu tunjukkan jawapan. Kamu guna pen merah buat semakan terus lah. So, mnemonik tadi boleh tulis di tepi sini lah. So, warna merah yang atas sekali, ungu di bawah. So, simpan buku ni baik-baik. Simpan petua menghafal ni untuk ujian lah. Jangan tulis dalam buku teks sebab buku teks kamu akan pulangkan kepada sekolah tahun depan. Tulis dalam buku kerja yang akan bersama kamu sampai tingkatan 3. Alright, so kita tengok jawapan di bawah. Namakan siri warna. Siri warna maksudnya 7 warna tu. So kita panggil dia sebagai spektrum. Dan kalau soalan suruh kamu senaraikan warna, baru kamu tulis merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Dua proses yang terlibat apabila cahaya putih jadi apa dua proses itu? Kita tengok pada gambar ini. Mula-mula bila cahaya masuk, proses yang berlaku di sini ialah cahaya ini dibengkokkan. So, ini proses pertama. Cahaya dibengkokkan. Maksudnya pembiasan berlaku. Selepas pembiasan berlaku, dia menyebabkan cahaya ini tersebar kepada 7 warna. So, nampak dia tersebar, jadi ini proses yang kedua. Yaitu penyebaran cahaya. Okay. Bagaimana penyebaran berlaku? Apa yang buatkan dia tersebar? So, setiap warna bergerak menerusi medium yang berbeza dan kelajuan berbeza. Warna apa yang laju tadi? Ya, betul Olivia. Warna merah paling laju. Dia paling laju kerana panjang gelombang dia paling panjang. Kaki dia panjang. So, dia akan terbias. Okay. So, apa cahaya yang paling banyak dibias? Yang paling banyak dibias mesti yang kaki pendek. Yang gelombang pendek. Iaitu warna yang di bawah sekali. Warna ungu. Yes, yang kurang dibias, kurang dibengkok, dia ada gelombang bergerak. So, tidak sempat dibias. Okay, so, ini adalah warna cahaya merah. Okay, then kita pergi tengok muka surat satu-satuan. Okay, kita cuba isi bersama. Dia suruh berikan sebab untuk soalan 3 tadi. So, perlu tengok balik soalan. Soalan 3, warna ungu dibias paling banyak. Warna ungu yang di bawah. Merah di atas kan. So, ungu di bawah. Ungu dibias paling banyak kerana paling banyak dibias. Cahaya ungu paling banyak dibias. Kerana
cahaya ungu bergerak paling? Cikgu harap boleh dengar jawapan dari kamu orang untuk pastikan kamu faham ke tidak ni. Cuba ramalkan cahaya ungu banyak dibias kerana cahaya ungu bergerak paling. Yes, Aaron, bagus. Dia paling lambat, perlahan. Okay. Yes, Putri, kamu dapat idea dah. So, kita nak istilah yang lebih tepat. Dia bergerak ni laju ke perlahan. Yeah, so, dia perlahan. Dan teruskan cahaya merah paling kurang dibias kerana cahaya merah bergerak paling. Kenapa dia kurang dibengkok? Yes, good. Sebab dia laju. Yeah, ini sudah tahap yang tinggi ni. Kamu masih boleh faham, tak ikuti. Okay, dan nombor 5. Pemecahan cahaya putih kepada komponen. Komponen ialah 7 warna. So, apakah proses ini? Good, Olivia. Betul jawapan. Penyebaran cahaya. Okay, 6. Namakan satu fenomena semula jadi yang kita nampak di alam sekitar. Di mana kita boleh nampak spektrum. Spektrum maksudnya 7 warna. Pembentukan cahaya itu tak betul. Dalam fenomena apa kita boleh nampak 7 warna di alam sekitar? Yeah, tepat sekali. Very good. So, you see, bila kamu sudah menguasai pembelajaran, kamu tidak perlu cikgu memberi kamu jawapan. Sebaliknya, kamu sendiri boleh menjana jawapan. So, ini sudah pergi level 2. So, cikgu cuma sebagai untuk mengesahkan jawapan kamu lah. Okay? So, dari situ kamu pun akan lebih yakin. Okay? So, ini proses pembelajaran. Okay? Teruskan. Ramalkan apa yang dapat diperhatikan pada skrin putih. Ini soalan yang special. Kalau kamu tengok pada gambar ini, mana saya punya pointer? Bila saya masuk, apa fenomena satu ni? Cahaya telah dibias. Lepas bias, dia akan mengalami proses kedua. Apa proses kedua ni? Yes, good. Penyebaran. Dia akan tersebar menjadi 7 warna. So, sepatutnya di sini ada 7 warna. Tapi sebab dia ada satu lagi prisma, sekali lagi cahaya mengalami proses ketiga. Apa proses ketiga? Dia masuk medium berbeza. Bukan penyerakan, Olivia. Kamu nampak cahaya ni dibengkokkan lagi bila dia masuk medium kaca ni. So, bengkok itu ialah proses pembiasan. Kalau bengkok mesti pembiasan. Okay? Lepas tu, apa yang berlaku ialah kamu nampak anak panah ni, dia tak seperti tadi. Tadi di sini dia mencapah, dia tersebar keluar. Tapi sekarang bila dia alami pembiasan, cahaya telah ditumpukan semula. Dia ditumpu semula. Maksudnya dia bergabung semula. So, kalau bergabung semula, dia akan menjadi warna putih balik. So, jawapannya adalah warna putih. Alasan?
warna-warna dalam spektrum digabung semula oleh prisma kedua. Jadi dia akan membentuk warna putih semula, cahaya putih. Okey, kesimpulan, ada dua proses yang berlaku apabila cahaya putih memasuki sesuatu prisma. So, apa dua proses itu? Ada di sini. Proses pembiasan dan proses kedua, proses penyebaran. So, tulis jawapan. Pembiasan cahaya dan penyebaran cahaya berlaku apabila cahaya putih bergerak menerusi prisma. Dan dia akan membentuk 7 warna yang kita panggil sebagai spektrum. Dia akan menjadi 7 warna yang kita panggil sebagai spektrum. Alright. So, cikgu nak bawa kamu pergi tengok demo sebelum kita bersurai. So, untuk tengok contoh pembentukan pelangi, kita perlu set up macam ni. Kotak sinar yang membekalkan elektrik. Bekalan kuasa. Tadi itu bekalan kuasa. Lepas tu sambungkan pergi kotak sinar untuk membekalkan sumber cahaya. Ini kacau di tepi. Lepas tu kita sambungkan yang merah pergi ke bekalan kuasa bahagian berwarna merah. Dan klik hitam pergi bahagian berwarna hitam. So, dia akan membekalkan elektrik kepada mentor di dalam kotak sinar. Dalam kotak sinar ada mentor. So, kita letakkan di atas sekeping kertas putih supaya lebih mudah nampak cahaya tu lah. So, buka bekalan kuasa. So, cahaya keluar. Tapi kita nak tumpukan cahaya. So, kita gunakan penghadang. So, blok di depan cahaya tu supaya cahaya boleh ditumpukan menjadi satu garisan. Dan lepas tu kita gunakan prisma supaya cahaya itu boleh dibias. Bila dia bias, nanti dia boleh tersebar. So, untuk tengok dia tersebar, kita perlu letak satu skrin. Skrin putih. So, tak pasti kamu boleh nampak tak? Dekat skrin putih ada nampak pelangi. Dia ada satu garis cahaya kan. So, dekat garisan itu dia ada 7 spektrum warna yang kecil kan. So, cahaya ni yang masuk dalam prisma, di prisma. So, dia akan biaskan pergi ke skrin. So, mana ini dekat sini. So, kecil saja cahaya tu. So, untuk lebih nampak saya perlu angkat sikit penghadang ini supaya garisan dia lebih besar lah. Saya tak pasti kamu boleh nampak dari kamera ke 7 warna itu. Tapi pada skrin sekarang dia ada 7 warna lah di sini. So, itu satu simulasi demo untuk pembentukan pelangi. Sebenarnya untuk aktiviti ini kita akan buat dua demo untuk pembentukan pelangi. Satu yang di dalam bilik dan satu lagi kita buat di bawah cahaya matahari guna cermin. Tapi yang di bawah cahaya matahari cuaca hari ini dia kurang panas.
Lagi tadi ada hujan lagi. So memang kurang sesuai lah. Okay, so thank you for coming to the class. So kita jumpa balik minggu depan untuk proses penyerakan cahaya. So bye-bye.